Islam adalah anugerah Allah kepada manusia yang disampaikan melalui pesuruhnya iaitu Nabi Muhammad yang merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir. Baginda merupakan pemimpin agung Islam yang menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan manusia. Nabi Muhammad adalah manusia yang terkenal dengan sikap amanah, jujur dan bertanggungjawab. Baginda tidak pernah mempercayai upacara penyembahan dan pemujaan berhala yang dijalankan oleh kaumnya. Islam dari segi bahasa adalah nama terbitan daripada perkataan yang bermaksud suci, tulen, damai atau sejahtera. Dari segi syarak ialah mentauhidkan Allah, patuh, tunduk kepadanya serta beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan cara hidup kepada semua manusia. Panduan dan bimbingan umat Islam. Manusia memerlukan panduan dan bimbingan dalam meneruskan kehidupan mereka. Tanpa panduan dan bimbingan, manusia akan menjadi sesat dan hilang arah tujuan kehidupan mereka. Manusia yang sesat tetap akan melakukan kerosakan dan kemungkaran di atas muka bumi. Oleh itu, Allah telah menurunkan wahyunya kepada manusia dan Rasul agar dapat menjadi pembimbing manusia untuk menjalankan kehidupan manusia yang sempurna dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Islam telah memandau dan membimbing manusia dengan dua sumber, iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang pertama ialah Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan melalui wahyu untuk Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril. Al-Quran telah mengandungi semua hal-hal mengenai agama Islam yang lengkap, khususnya tentang kehidupan seorang Muslim seperti perkara yang disuruh, dilarang, kisah teladan dan perkara gaib. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab kerana Nabi Muhammad berbangsa Arab, tetapi mesejnya bukan sahaja untuk orang Arab, tetapi seluruh umat manusia. Yang seterusnya ialah Al-Sunnah. Al-Sunnah merupakan sumber kedua berundangan dalam Islam selepas Al-Quran. Al-Sunnah merupakan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, iaitu peraturan yang diikuti oleh umat Islam berdasarkan perbuatan dan perkataan baginda. Al-Sunnah disampaikan secara lisan. Kedua-dua sumber ini telah dicaral dan ditulis oleh para sahabat pada kayu, kulit binatang, pelepah tamar dan belulang. Apabila baginda wafat, para sahabat mengumpul dan membukukannya. Kandungan Al-Quran ada pada kitab Al-Quran hari ini, manakala kandungan sunnah pula Nabi telah bertulis dalam hadis. Seterusnya ialah Islam sebagai sistem hidup. Islam adalah ad-din yang bermaklamatkan keamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akhirat. Bagi merealisasikan impian tersebut, Islam telah menyediakan kaedah dan pelaksanaan sistem yang menyeluruh dan sempurna dalam memelihara kesejagatan kehidupan yang harmoni. Oleh itu, Islam telah mendidik umatnya dengan sistem pemikiran dan etika yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Sistem pemikiran dalam Islam meliputi kaedah, iman, ijtihad, dan rohani. Manakala etika Islam dikenali sebagai akhlak yang berasaskan amar, makruf, nahi, mungkar. Islam dalam membentuk pemikiran dan etika manusia. Manusia dijadikan Allah dengan memiliki dua tenaga, iaitu tenaga di bawah pengendalian akal yang boleh membezakan antara baik dan buruk, betul dan salah. Yang kedua, tenaga merosok yang tunduk bawah runtutan nafsu, sesak, tamak dan angkuh. Justeru, Islam anugerah kepada manusia sebagai sistem membantu manusia merealisasikan matlamat manusia sebagai khalifah Allah di dunia. Manusia dididik dengan keimanan, jihad dan rohaniah untuk memenuhi keperluan pemikiran manusia. Rentetan itu, penghayatan pemikiran umat Islam memerlukan implementasi tingkah laku berasaskan keimanan dengan merealisasikan amar makruf nahi mungkar sebagai petunjuk amalan yang mesti dipatuhi dan dihindari.
Mana depa ni? Tadi kata nak jumpa lah, nak video call lah. Ni dah buat dah. Tak masuk-masuk pun. Amirul! Halo. Assalamualaikum. Salam. Semua ada mana ni? Ada kat rumah. Ada kat rumah ha. Oh. Lama tak jumpa no sejak Covid ni. Oh, Betul lah. aku tak ada kat Malaysia. Ada mana? Oh. Duk ni jadi kapten kapal pergi Thailand ni. Tu dia sakan Jo depa. Jo no. Konok kerja mana konok? Konok sebab sini macam bebas sikit. Tapi depa punya penduduk tu pula masalah. Awak siapa? Sebab kita nak cari hak halal pun payah. Ada kat sini environment ada dia tu orang lah. Islam. Sini ada orang Islam tapi dia macam tak apa nak pegang dengan musuh Islam ni. Oh. Betul Han duduk sana tak ada kawan-kawan ke apa. Oh, tour guide hak duk dengan aku ni Islam lah. Tapi dia pun macam tak apa ni sangat. Oh, ada tour guide Dekat lah dengan dia. sana. Dia fasih cakap Melayu. Oh, Nak dekat clear. mana? Ada member duk sembang clear. Boleh lah. Dia dengan Han sekarang tu. Ada nak cakap? Boleh Mana lah mana try. tengok. Boleh tak? Kena orang Siam kan. Assalamualaikum, Sawadikap. Assalamualaikum. Kamu semua sehat kah? Sihat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nama apa? Saya- Nama apa? Saya nama Dipon. Dipon. Ya, sudah lama jadi Muslim. Ha. Tapi saya tidak berapa tahu macam mana cara-cara semua rukun-rukunnya. Bolehkah kamu ajar? Boleh. Mari kita belajar. Mari kita mendalami apa itu akidah. Akidah dari segi bahasa berasal daripada perkataan Arab Ain, Qaf, Dal, Aqadah iaitu ikatan atau simpulan. Dari sudut istilah pula membawa maksud pegangan dan keyakinan kepada Tuhan yang satu iaitu Allah. Akidah juga menerangkan bahawa Allah SWT tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia juga tidak ada permulaan dan pengakhiran. Seterusnya, Allah Maha mendengar, melihat dan bercakap tetapi bukan seperti makhluk yang dicipta. Berikutnya, kita akan mempelajari apa itu rukun iman. Rukun iman terbahagi kepada 6. Rukun iman yang pertama ialah percaya kepada Allah, yakni mengakui dengan lidah, percaya dengan hati dan amal dengan perbuatan bahawa Allah itu wujud, serta menerima dan patuh sepenuhnya kepada perintah dan larangannya. Rukun iman yang kedua ialah percaya kepada Rasul. Rasul ialah manusia yang terpilih untuk menyampaikan perintah Allah. Nabi dan Rasul mempunyai 4 sifat, yakni sidik, yakni benar, amanah, yakni dapat dipercayai, tabligh, yakni menyampaikan, fatonah, yakni bijaksana. Bilangan Nabi dan Rasul banyak, tetapi yang terdapat dalam Al-Quran adalah 25 orang Rasul. Rukun iman yang ketiga ialah percaya kepada malaikat, yakni mengakui wujudnya makhluk halus dan gaib yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Seperti yang tertera, rakan-rakan yang dikasihi dapat lihat terdapat 10 nama malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Seterusnya, rukun iman yang keempat ialah percaya kepada kitab suci, yakni mengakui kebenaran kandungan kitab-kitab suci yang menjadi panduan kepada manusia. Terdapat 4 kitab yang utama iaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, seterusnya Injil diturunkan kepada Nabi Isa, manakala Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dan Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Rukun iman yang seterusnya iaitu rukun iman yang kelima ialah percaya kepada hari akhirat, yakni yakin bahawa adanya alam lain selepas mati. Kepercayaan kepada hari akhirat termasuklah hari kiamat, hari kebangkitan semula, hari pembalasan, padang mahsyar, syurga dan juga neraka. Akhir sekali, rukun iman yang keenam ialah percaya kepada qada dan qadar, iaitu yakin bahawa sesuatu yang terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah sejak azali lagi. Takdir baik dan buruk semuanya ditetapkan oleh Allah dan manusia tidak boleh mengubah ketetapan itu, seperti umur, rezeki, ajal dan juga jodoh. Klasifikasi akidah rukun Islam. Rukun Islam
mengandungi 5 perkara. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia bermaksud tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Yang kedua, mendirikan solat 5 waktu, iaitu solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Yang ketiga, menunaikan puasa di bulan Ramadan selama sebulan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Yang kelima, menunaikan haji. Syariah. Syariah ialah perjalanan hidup manusia dan kehidupan sosial manusia yang berasaskan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalam erti kata lain, syariah ialah peraturan-peraturan yang telah digariskan dalam agama Islam meliputi segala aspek hal ehwal kehidupan manusia sejagat. Syariah meliputi 4 bidang besar, iaitu ibadat, muamalat, munakahat dan janayat. Akhlak. Akhlak ialah sistem perlakuan secara menyeluruh yang meliputi budi pekerti, kelakuan dan tabiat yang menjadi sebahagian daripada peribadi manusia. Ia meliputi cara seseorang individu itu bertindak dalam hubungannya sesama manusia, dengan alam sekitar dan dengan penciptanya. Akhlak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, akhlak adalah asas pembentukan tingkah laku manusia yang dinilai melalui amal makruf nahi mungkar. Amal makruf. Amal makruf adalah suruhan Allah kepada manusia untuk berbuat kebaikan yang mendatangkan faedah kepada manusia. Ia juga melibatkan tindakan yang komited, cara perhubungan yang tertib dan melibatkan perasaan yang murni. Dengan kata lain, amal makruf merangkumi semua hal yang positif dan memberi manfaat kepada manusia dan makhluk lain. Dalam hal ini, ia juga merupakan kewajipan melaksanakan tugas kepada Allah dengan kepercayaan kepada Tuhan, diikuti dengan ibadah yang mencukupi selalunya dalam bentuk fardu ain yang memerlukan individu itu sendiri melakukannya. Selain itu, dari segi aspek kewajipan terhadap manusia, ia melibatkan hubungan sesama individu seperti mengukuhkan silaturahim, membantu fakir miskin dan hubungan kekeluargaan dan menjaga maruah diri. Begitu juga kewajipan terhadap alam sekitar, memelihara dan menguruskan alam dengan bertanggungjawab terhadap pembangunan dan perubahan yang melibatkannya. Nahi mungkar. Nahi mungkar ialah larangan melakukan perkara-perkara yang merosakkan, memudaratkan dan menyebabkan penderitaan kepada manusia. Ia meliputi semua perkara buruk yang melibatkan perbuatan, percakapan dan perasaan. Dalam konteks ini, nahi mungkar terdiri daripada perbuatan-perbuatan ingkar kepada perintah Allah seperti biadab dalam perhubungan dan tidak peduli dengan nilai-nilai murni. Contohnya, syirik kepada Allah, menipu, berzina, minum arak, membunuh, riba, judi, membuat zalim, tidak menghormati ibu bapa, sombong, berbohong dan sebagainya.